Sekarang kita masuk pula bicara tentang sembahyang jamak dan kasar. Ya, jadi bagi orang yang musafir, dia diberikan kelonggaran. Dia boleh mengerjakan sembahyang kasar dan dia boleh sembahyangkan jamak. Ya, jadi apakah yang dimaksudkan kasar? Cara salat kasar dan jamak. Kasar artinya pendek. Jadi semua sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat seperti zuhur, asar, isyak. Kalau subuh dengan maghrib tak boleh sembahyang kasar. Sebab subuh dah memang dah 2 dah. Dah memang pendek dah. Dan maghrib pula 3. Kalau bagi setengah jadi 1,5. Macam mana nak 1,5? Tak boleh. Jadi dia tetap 3. Cuma zuhur, asar, isyak, kerana dia 4, dia dibagi setengah, jadi buat 2 cukup. Itu nama kasar. Itu namanya pendek. Jadi kalau sekiranya tidak kita orang yang musafir ini, kita nak sembahyang kasar, kita sembahyang zuhur umpamanya, aku solat fardu zuhur kasar kerana Allah. Cukuplah tu. Jadi kalau kita usalli, macam mana Ustaz usalli? Aku tak tahulah sembahyang kasar punya usalli. Tak apa. Usalli ni sunat. Kalau tak buat, tak berdosa. Kalau ingat, dapat pahala. Jadi kita nak wajib tu ialah dalam hati. Allah, aku sembahyang fardu zuhur kasar kerana Allah. Itu saja. Kasar. Habis tak sebut 2 rakaat ke? Kasar tu makna pendek. Pendek tu makna 2 rakaat lah tu. Sama lah juga. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama juga. Cuma kalau nak sebut, boleh sebut. Aku sembahyang fardu zuhur kasar 2 rakaat kerana Allah. Tak apalah. Kasar bahasa Arab, 2 rakaat bahasa Melayu. Kerana Allah. Okey, itu dalam niat kita. Sembahyang asar pun macam tu. Sembahyang isyak pun macam tu juga. Senang macam ABC. Ada orang dia buat 4 rakaat. Kenapa kau tak sembahyang kasar? Aku tak tahulah macam mana nak niat sembahyang kasar. Allah, senang macam ABC, batu campur pun kau tak tahu. Macam itulah tuan-tuan. Tapi kenapa? Pasal tak belajar. Kalau ada belajar, senang. Macam orang cakap, kalau tahu sembahyang, tak payah sembahyang. Ustaz, kalau tahu sembahyang, tak payah sembahyang? Yalah. Bukan tak payah tu tak sembahyang. Tak sembahyang jadi setan. Tak payah tu tak susah. Kalau orang dah tahu sembahyang, dia tak susah. Memang dia boleh sembahyang awal, tengah, akhir. Kalau ada musafir, boleh jamak, boleh kasar, mudah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, syariat Islam ini untuk beri kemudahan kepada umatnya. Baiklah, sekarang sembahyang jamak. Macam mana pula sembahyang jamak? Jamak artinya menghimpunkan. Menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Jadi di sini bila kita kata menghimpunkan zuhur asar, maghrib isyak, jangan kita ingat sekali sembahyang dah dapat zuhur dengan asar. Tak ada. Bukan. Sembahyang zuhur dan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi sembahyang zuhur, sembahyang asar. 2 sembahyang dalam waktu zuhur umpamanya. Ataupun maghrib sembahyang dalam waktu isyak. Itulah maksudnya, menghimpunkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Itu maksudnya. Jadi baiklah, sembahyang jamak ni tuan-tuan ada 2 cara. Kita boleh buat jamak takdim, jamak yang mendahulukan. Mendahulukan macam mana? Kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Asar belum masuk waktu, tak apa, ini namanya jamak takdim. Ataupun sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan yang naik Saudi Airline pergi ke Mekah. Pergi Mekah, Saudi Airline biasa dia terbang pukul 5 petang. Macam sekarang, hari ini pun kita ada grup juga berangkat umrah hari ini. Pukul 5 petang tadi dah terbang dah. Jadi kalau sekarangnya kita nak sembahyang asar, pukul 4.40 baru azan. Macam mana nak sembahyang asar? Kat mana? Kita dah dalam kapal terbang dah. Sebelum setengah jam tu dah kena masuk kapal terbang. Jadi oleh kerana itu, kita boleh sembahyang jamak takdim. Kita sembahyang zuhur tadi pukul 2, lepas sembahyang zuhur, kita sembahyang pula asar. Itu nama jamak takdim. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan dalam pelayaran, kita perlukan pada jamak takhir. Jamak takhir tu apa pula Ustaz? Jamak takhir mengemudiankan, melambatkan solat selepas waktunya. Jadi sekarangnya kita dalam pelayaran. Dalam pelayaran kita akan sampai Jeddah pukul 10 malam melalui waktu maghrib. Aku nak sembahyang maghrib macam mana ni? Jadi maghrib ni
kita lambatkan dia. Kita sembahyang nanti kat Jeddah dengan isyak dalam waktu isyak. Itulah namanya jamak takhir, jamak melambatkan. Jadi alhamdulillah, sebenarnya dengan adanya syariat jamak, sembahyang jamak takdim, jamak takhir, memberi kemudahan kepada orang musafir. Dan pelajaran kita ini bukan khusus untuk pergi haji umrah saja. Bahkan tuan-tuan belayar mana-mana pun, ilmu yang kita belajar petang ini boleh kita terapkan dan boleh kita ajarkan pula pada anak-anak kita. Mari sembahyang dengan bapak, kita sembahyang jamak. Bapak, macam mana saya tak pernah belajar ni? Tak apa, ikut bapak. Ni kita buat, ni macam ni niat. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi ilmu kita belajar ni ilmu yang manfaat, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang bagaimana kita nak sembahyang jamak dan jamak takdim dan jamak takhir? Jadi untuk cara solat jamak takdim, disunatkan melakukan satu azan dan 2 kali qamat. Ini kalau sekiranya kita beramai-ramai, ya, kita sembahyang berjemaah, sunatnya ada satu azan. Kita sekarang nak sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Kita azan dulu. Kemudian lepas azan kita nak sembahyang zuhur, qamat. Lepas sembahyang zuhur, assalamualaikum, nak sembahyang asar, qamat lagi. 2 kali qamat. Habis azan cukup sekali ustaz. Azan cukup sekali. Kenapa? Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an, sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tiba di Muzdalifah, baginda bersolat maghrib dan isyak jamak dengan 1 azan dan 2 qamat. Itu caranya. Jadi untuk setiap satu sembahyang 1 qamat. Kemudian kita wajib mendahulukan solat pertama, solat zuhur daripada solat asar dan solat maghrib daripada solat isyak. Wajib. Jadi makna di sini, sekarang kalau kita sembahyang jamak takdim, zuhur, asar, dalam waktu zuhur kita niat aku sembahyang fardu asar, lepas tu kita pun sembahyang fardu zuhur. Jawapan kita, asar kau ni tak sah. Kenapa? Wajib didahulukan sembahyang yang pertama. Sembahyang pertama apa? Sembahyang zuhur. Sebab dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia ikut dia punya urutan dia, pusingan dia. Macam tu juga maghrib dengan isyak. Bila kita, aku lepas ni nak belayar, ini pukul 9 malam nak kapal terbang take off, aku nak sembahyang isyak dalam kapal terbang susah. Jadi aku nak sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Boleh. Sembahyang maghrib dulu. Lepas sembahyang maghrib baru sembahyang isyak. Dia terlupa, dia niat isyak pula. Jawapan kita, isyak kau tak sah. Ulang balik sembahyang isyak kau. Habis ustaz, saya dah sembahyang maghrib. Maghrib sah, tapi isyak tu yang kena ulang. Sebab isyak sembahyang kedua. Jadi dia tak boleh mendahului sembahyang yang pertama. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Wajib sembahyang yang pertama, iaitu zuhur dahulu sebelum asar dan maghrib dahulu sebelum isyak. Dan berniat jamak pada salat yang pertama, iaitu salat zuhur atau salat maghrib. Jadi niat jamak ni hanya pada satu sembahyang, bukan dua-dua sembahyang. Sekarang kita sembahyang fardu zuhur. Dalam sembahyang fardu zuhur tu kita niatkan aku nak jamak dengan asar. Itu saja. Apabila sembahyang asar pula, kita niat sembahyang asar sahaja. Tak payah lagi kita nak niat jamak. Ustaz, tak payah nak jamak lagi? Tak payah. Cukup hanya dengan niat yang pada sembahyang yang pertama. Begitu juga kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak. Kita sembahyang maghrib, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib, jamak dengan isyak. Jadi lepas kita dah beri salam maghrib, kita sembahyang isyak pula, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu isyak. Ustaz, tak payah niat jamak lagi? Tak payah dah. Alhamdulillah. Ini satu kemudahan juga untuk kita tuan-tuan, ya. Jadi kita niat jamak pada solat pertama, solat zuhur atau yang solat maghribnya. Masa untuk niat jamak, bila masa kita nak niat jamak ustaz? Jadi ulama-ulama memberikan satu kita katakan huraian. Kita boleh niat jamak yang paling afdal ialah pada waktu takbiratul ihram. Waktu kita takbiratul ihram, aku solat fardu zuhur jamak takdim dengan asar. Kalau tuan-tuan sembahyang berjemaah, ikut imam. Kalau tuan-tuan sembahyang qasar 2 rakaat, sebutkan qasar. Ikutlah.
Umpamanya sekarang kita sembahyang berjemaah dan kita sembahyang qasar 2 rakaat. Kita pun angkat takbir, Allah, aku sembahyang fardu zuhur qasar. Qasar tu 2 rakaat. Jamak dengan asar, ikut imam. Allah Ustaz, panjangnya. Nanti Allah tak masuk-masuk. Ya. Okeylah, kerana panjang sangat tak masuk-masuk, maka boleh pilih pula cara yang kedua. Harus niat sepanjang masa solat selagi belum beri salam solat yang pertama. Jadi sini bila kita sembahyang zuhur tu kita niat Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur qasar. Sudah, qasar tu mesti niat pada waktu takbiratul ihram. Habis Ustaz, saya belum niat jamak. Jadi tengah-tengah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kata, ya Allah, aku sembahyang fardu zuhur ini jamak takdim dengan asar, ikut imam kerana Allah. Ustaz boleh ke? Harus. Harus tu maknanya boleh. Inilah ini sepatutnya pada waktu takbiratul ihram. Tapi macam tadilah, Allah tak masuk, imam rokok dia tak masuk lagi, imam tidak, Allah apa hal ni? Rupanya dia tak biasa, jadi dia berkecil aru macam-macam. Dia nak takbir ingat Allah, sembahyang fardu zuhur jamak, teringat kat rumah pula, teringat isteri, Allah macam mana orang ni. Ini pun berlaku. Jadi alhamdulillah ulama-ulama kita ni Allah Taala dah bagi petunjuk. Kalau macam ini boleh ambil jalan nombor 2 pula. Harus niat tengah-tengah kita sembahyang, pada rakaat yang pertama ataupun pada selagi kita belum beri salam. Umpamanya sekarang kita sembahyang sampai rakaat yang keempat atau rakaat kedua nak beri salam, fil alamina innaka hamidum majid. Lepas ni aku nak belayar ni, bila masa aku nak sembahyang asar pula, ya Allah, aku sembahyang fardu zuhur ni jamak takdim dengan asar lah. Dia pun terus Assalamualaikum. Boleh. Selagi dia belum beri salam, dia boleh niat jamak. Ini satu kemudahan juga, syukur pada Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kala dia tak tahu imam sembahyang ni sembahyang jamak. Dia ingat sembahyang biasa ikut imam, Allah Akbar, sembahyang kasar zuhur. Lepas dah beri Assalamualaikum, imam kata, mari kamat kita sembahyang asar pula. Ya Allah, kenapa tak cakap Pak Imam? Aku tak niat ke jamak pun. Jadi untuk yang macam ni masalah pun ada juga jalan keluarnya. Maka ada kaul tu mana ada pendapat lah, yang mengatakan boleh selepas salam solat yang pertama kita niat jamak selagi belum mengangkat takbir untuk solat yang kedua. Jadi alhamdulillah, kita apabila kita beri Assalamualaikum, sembahyang zuhur dah selesai, imam kata mari para jemaah kita bangun, kita sembahyang jamak dengan asar. Kita pun niat, ya Allah, aku sembahyang zuhur tadi aku jamakkan dengan asar, jamak takdim. Kita niat saja. Selagi kita belum angkat takbir sembahyang asar, kita lepas sembahyang tu kita terus kita niat, aku tadi tak niat sembahyang jamak lah, ya Allah, aku sembahyang zuhur tadi aku jamakkan dengan asar, ya Allah. Jadi ini pun sudah dikira sah pada satu pendapat. Cuma di sini yang paling afdal, yang nombor 1, niat dalam takbiratul ihram. Yang tak dapat dalam sepanjang sembahyang selagi belum beri salam. Yang tak dapat juga, atau dia terlupa atau dia tak tahu, lepas sembahyang dia jatuhkan niat jamak tu sebelum dia angkat takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Alhamdulillah. Ini semua memudahkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Dan disyaratkan lagi agar tidak dipisahkan lama antara kedua solat yang dijamak takdim tu. Jika terpisah sekira-kira yang dikerjakan 2 rakaat solat, maka tidak boleh solat kedua itu dijamakkan. Bila kita kata jamak tu apa? Jamak tu menghimpun. Himpun tu apa? Maknanya dia dikerjakan selepas satu-satu. Tapi kita lepas sembahyang zuhur, kita pula angkat telefon. Angkat telefon tu berbual lama pula. Berbual nanti ni aku nak tawar lagi, harga kau mahal sangat. Ya Allah, cerita bisnes pula. Sampailah habis 5 minit lebih kurang. Kalaulah sekira orang biasa sembahyang sunat 2 rakaat 5 minit tu dah kira dah cover lah. Dah sampai salam tu. Kalau macam tu, dia pun nak bangun sembahyang asar pula jamak. Tak boleh. Kenapa? Aku dah niat dah jamak tadi. Betul, tapi dah terpisah antara zuhur dengan asar. Engkau tu dah terpisah yang boleh sembahyang sunat 2 rakaat di tengah-tengah.
Nampak tuan-tuan? Jadi lepas sembahyang yang pertama, jangan lengah-lengah lagi. Lambat sikit tak apalah. Tapi jangan sampai kalau orang sembahyang 2 rakaat dah boleh selesai. Jadi kalau sekiranya terlambat 1 minit, setengah minit, tak apa, boleh lagi. Jadi begitulah dia syaratnya, jangan terpisah antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Dan didirikan solat yang kedua, solat asar atau solat isyak seperti biasa, tanpa ada tambahan niat untuk jamak. Jadi kalau dia nak sembahyang asar pula lepas tu, Allah, aku sembahyang fardu asar qasar 2 rakaat kerana Allah, atau dia ikut imam kerana Allah. Dah. Tak niat jamak lagi, dah tak payah dah. Cukup dah. Niat jamak hanya pada sembahyang yang pertama. Alhamdulillah. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan dilarang melakukan solat sunat qabliyah dan ba'diyah pada tengah-tengah antara 2 solat yang dijamakkan itu. Jadi sini kalau kita sembahyang jamak, macam saya dah sebut tadi, tak boleh kita terpisah. Jadi kalau tak boleh terpisah, tak bolehlah sembahyang sunat di tengah-tengah. Lepas sembahyang zuhur nak sembahyang sunat zuhur ba'diyah, tak boleh. Ini dah terpisah. Jadi lepas sembahyang zuhur terus sembahyang asar. Kalau nak sembahyang sunat juga, sebelum zuhur sembahyang sunat, lepas fardu asar tu sembahyang qadakkan sembahyang sunat zuhur kalau nak buatlah. Ya. Macam mana secara praktikal? Secara praktikalnya amalia jamak takdim, pertama azan, kedua qamat, kedua solat zuhur ataupun maghrib, keempatnya qamat lagi. Keempat qamat lagi. Dan yang kelimanya solat asar atau isyak. Solat asar ataupun isyak. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ikutkan tertib yang telah kita sebutkan tadi supaya kita tidak keliru ya. Cara solat jamak takhir. Macam mana kita nak buat sembahyang solat jamak takhir? Mana pegawai-pegawai, tolong bantu. Para pegawai kat belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok-tengokkan bantu-bantu. Baik, sekarang cara solat jamak takhir. Berniat untuk menjamak solat zuhur kepada asar atau maghrib pada isyak sebelum keluar waktu zuhur atau maghrib. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau sekiranya kita sembahyang zuhur dengan asar jamak takhir, kita dah sebut tadi, apa tu jamak takhir? Melambatkan. Zuhur dibawa dalam waktu asar. Sekarang kita dah waktu asar. Kita tadi dalam masa kita belayar, kita belum lagi sembahyang zuhur. Sampailah ke stesen bas atau stesen kereta api atau di airport, kita pun sembahyang zuhur dalam waktu asar. Begitu juga maghrib. Kita dalam kapal terbang tadi kita tak dapat sembahyang maghrib. Sampailah ke Jeddah, kita pun bawa sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Soalannya, apa syaratnya? Syaratnya niat. Niat pada waktu yang pertama. Waktu pertama tu apa? Zuhur. Sekarang saya dalam kapal terbang. Daripada Kuala Lumpur, saya naik kapal terbang, dah masuk waktu zuhur. Saya tak sembahyang zuhur lagi. Nantilah aku sampai Changi Airport aku sembahyang zuhur. Tapi sampai Changi Airport pukul 5 petang. Sambil-sambil saya duduk tu, ini dah masuk waktu zuhur ni. Tak apalah, aku nak sembahyang zuhur jamak takhir dengan asar. Niat saja, bukan kita sembahyang. Niat saja. Macam tu juga kita dalam kapal terbang daripada Singapura nak sampai Jeddah. Jadi masuk waktu maghrib. Dah maghrib dah gelap . Aku ni nak sembahyang maghrib nanti kat Jeddah lah. Aku nak sembahyang fardu maghrib jamak takhir dengan isyak di Jeddah. Kita niat itu pun sudah dikira sah dah. Nampak tuan-tuan? Bukan kita sembahyang, cuma kita niat saja nak jamak takhir. Dan apabila masuk waktu yang kedua yang kita nak sembahyang, maka kita pun sunat azan, qamat, kemudian dirikan solat zuhur dahulu dan niat seperti biasa, tanpa ada apa-apa tambahan niat untuk jamak.
Jadi Masya Allah, ini nampaknya lagi mudah saja. Apabila sampai kat Changi Airport atau sampai kat Jeddah Airport, saya pun sembahyang maghrib dengan isyak jamak takhir. Jadi bila saya sembahyang maghrib, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Ustaz, tak sebut jamak ke? Tak payah. Pasal tadi aku dalam kapal terbang aku dah niat dah. Mudahnya. Kemudian lepas tu kita qamat lagi, kita sembahyang isyak. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu isyak qasar. Qasar 2 rakaat tu kerana Allah. Ustaz, tak sebut jamak ke? Tak payah, sebab ini memang waktu isyak. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Ini lagi senang dah. Nampak tuan-tuan, jamak takhir tak payah pening-pening Allah, tak payah cari-cari dalam niat. Cuma niat tu waktu kita tengah duduk-duduk dalam kapal terbang ni, alamak, ni time waktu sembahyang zuhur ni, aku belum sembahyang zuhur ni. Ini nanti aku sampai Singapura asar. Tak apa lah, aku nak sembahyang zuhur jamak takhir dengan asar lah. Sudah, itu sudah dikira sebagai niat. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Tidak disyaratkan yang mana salat didahulukan. Tak syarat. Kalau sampai kat Singapura atau sampai Jeddah kita sembahyang isyak dulu, lepas tu baru maghrib, boleh. Kita sembahyang maghrib dulu, lepas tu isyak, lagi bagus. Itu yang afdal. Jadi tak disyarat. Ini ringan lagi, Masya Allah tuan-tuan ya. Dan tidak disyaratkan ketiadaan terpisah lama antara kedua solat yang dijamakkan. Tak syarat. Tak syarat apa? Jangan terpisah. Kita sampai Jeddah, kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, Allahu Akbar, nak sembahyang isyak pula, ada telefon dari Singapura. Engkau dah sampai dah, aku dah sampai dah. Masya Allah, problem ini. Orang-orang Arab dulu kita duduk berdiri dah 2 jam baru dia clearkan kita pasport. Panjang cerita dia tuan-tuan. Dekat 10 minit. Kemudian aku belum sembahyang isyak lagi. Terus sembahyang isyak. Allah Akbar, sembahyang isyak. Boleh ke ustaz? Dia ni dah cakap 10 minit dah terpisah. Tak syarat. Ini sembahyang jamak takhir. Masya Allah, jamak takhir banyak kemudahan tuan-tuan. Cuma jamak takdim sajalah yang disyaratkan tadi. Jadi itulah dia tuan-tuan, sembahyang jamak takdim dan jamak takhir. Jadi balik pada sekarang ni majlis kita ni, tuan-tuan kawan puan-puan nak pergi ke Kuala Lumpur ke, pergi Penang ke, atau Indonesia ke, atau mana-mana yang sudah boleh sembahyang jamak kasar, sudah boleh kita terapkan ilmu kita ini, alhamdulillah. Cuma ada beberapa masalah jamak dan kasar, wallahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi banyak perkara yang nak kita sebutkan, dan insya-Allah kita sambung lagi pada minggu hadapan.